Kita boleh mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Didoakan semuanya dalam keadaan sihat, tenang dan ceria ya, walaupun dalam ujian yang tidak sedikit hari ini ya, dengan wabak penyakitnya, dengan mungkin cuacanya ya, dan juga kesibukan dalam urusan di pejabat dan di rumah. Mudah-mudahan ujian-ujian ini menjadikan kita lebih sabar dan lebih redha dan lebih yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi hari ini kuliah kita yang ketiga pada tahun 2020 dan kita teruskan dengan mengupas tentang hukum perkahwinan ya, dan saya tidak akan lupa bahawa fokus perbincangan ataupun penghayatan ilmu ini lebih kepada bagaimana kita melihat konteks seorang wanita ya, sebab yang mendengarnya saya rasa semua wanita, ke ada orang yang bukan wanita mendengar ni, wallahu alam ya, tapi baguslah boleh memahami wanita ya. Jadi yang pertama sekali adalah hukum perkahwinan. Dan bila kita sebut kahwin ni, jarang sangat orang kata tak boleh kahwin, tak baik, tak boleh kahwin haram ya, tak boleh kahwin berdosa, jarang. Walaupun kita boleh berkata begitu dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kita selalu dengar, kalau asal nak kahwin, alhamdulillah, itulah sunnah ya, betul. Jadi kita nak melihat hari ini tentang hukum perkahwinan ya. Islam telah mensyariatkan pernikahan dan menggariskan suatu sistem yang sempurna sekali. Kiranya dalam Islam ini, nak kahwin macam mana, nak kahwin dengan siapa, nak kahwin bila, nak kahwin supaya ada keberkatannya, macam mana nak buat, semua itu ada diberi panduan pada kita ya, begitu detail sekali. Dan hukum asal perkahwinan, sebab itu bila kita dengar kahwin, semua orang ingat alhamdulillah sunnah ya, alhamdulillah berkat, insya-Allah, alhamdulillah teruskan, alhamdulillah. Jadi yang paling akrab dengan kita bila sebut hukum perkahwinan adalah sunat. Dia perkara sunat, dan ini disebut secara jelas di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, yang telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkum. Boleh nampak tak muka surat 9 tu? Wahai para pemuda, sesiapa yang mempunyai kesanggupan ataupun mempunyai perbelanjaan ya, disebut kat situ falyatazawwaj, maka berkahwinlah, maka hendaklah berkahwin. Lebih kurang begini, siapa yang mampu, kahwinlah ya, fa innahu aghaddu lil basari wahsanu lil faraj. Hendaklah berkahwin kerana apa? Ia dapat menutup mata dan mengawal kemaluan, mengawal kehormatan diri ya. Wa man lam yastati', tetapi sesiapa yang tidak bersedia, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaumi, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wijaun ya, kerana puasa itu mampu melemahkan tuntutan nafsu. Jadi bila kita dengar ada orang nak kahwin, dia cukup segala syaratnya, bahkan tidak ada halangan-halangan, kita kata teruskan, insya-Allah, alhamdulillah, itu yang terbaik. Tapi bila ada yang nak kahwin tetapi dia ada cabaran dan halangan, terutamanya sekali diri dia itu tidak boleh lagi bertanggungjawab kiranya dia berkahwin, maka kita nasihatkan macam mana? Kahwinlah, pelan-pelan belajar. Ada juga ya. Tapi kalau kita begitu melihat perkahwinan ini sambil-sambil lah kita belajar, kadang-kadang kita kesian ke orang perempuan. Sebab apa?
Kadang-kadang bila kita nasihatkan pada orang lelaki, kita ada anak lelaki, dia nak kahwin, calon dah ada, dua-dua dah setuju, kita kata kahwinlah, tak sedia tak apa, pelan-pelan. Ya, bila bersedia tak bersedia tak apa tu, bila dia kahwin, apa jadi kepada perkahwinan? Mungkin sebab dia tak bersedia, dia tidak menafkahi. Bila dia tidak bersedia, dia tidak mengajar isteri. Bila tidak bersedia, dia tidak mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak bersedia tu, dia ada ikhtiar supaya lama-lama dia jadi orang yang bersedia, bertanggungjawab, tak apa. Tapi dia tak bersedia, sampai kesudah dia tak bersedia. Jadi yang akan terasa dizalimi siapa dalam rumah tangga? Orang perempuan. Sebab itu kalau kita ada anak lelaki, kalau boleh kita tengok, oh ini belum boleh jadi qawam dalam rumah tangga, belum boleh memimpin, belum boleh membimbing, belum boleh beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, belum mampu lagi menolak larangan-larangan Allah, maka kita kata tak usah kahwin dululah. Belajar lagi. Buat lagi penambahbaikan diri, ya, berubah lagi. Nanti kita ajar, kita sama-sama buat baik, supaya nanti bila dia berkahwin, kalau dia bersedia, insya-Allah dia tunaikan tanggungjawab. Tapi kalau tak bersedia, dia akan menzalimi orang lain dalam perkahwinan. Mungkin isteri dia, mungkin anak-anak dia, ya. Jadi sebab itu dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang mempunyai kesanggupan, sanggup menunaikan tanggungjawab, sanggup keluar belanja, sanggup beri komitmen, sanggup susah, sanggup segala, kahwinlah, kata Nabi, ya, kerana dia dapat apa? Menutup mata dan mengawal kemaluan. Menutup mata maknanya boleh menjaga nafsu. Sebab apa? Ada tempatnya yang boleh kita sampaikan fitrah nafsu itu, ya, ataupun boleh kita sempurnakan fitrah nafsu itu dengan cara yang betul. Kalau tidak, kalau tak mampu, jangan kahwin. Puasa itu boleh mengawal mata dan mengawal nafsu, ya, mengawal kemaluan. Puasa bukan kahwin juga. Tak mampu, kahwin juga. Kahwin itu bukan penyelesaian dalam konteks ini. Puasa dulu. Tapi jarang kan kita dengar, ya, nak mengelakkan maksiat, orang suruh kahwin, bukan suruh puasa. Jadi sepatutnya puasa dulu. Jadi hukum asal ini boleh berubah mengikut keadaan seseorang, ya. Berdasarkan hadis tersebut, orang yang tidak mampu berkahwin sedangkan ia berhasrat untuk berkahwin adalah lebih baik tidak berkahwin. Sebab Allah, Nabi dah tahu dah kesan daripada perkahwinan sekiranya tidak bersedia dan tidak mampu. Ya, jadi saya setuju sangatlah kalau nak kahwin ini, permohonan nak kahwin ini teliti betul-betul. Biar mudaratnya itu sebab tidak berkahwin, bukan mudarat selepas kahwin dan tidak bertanggungjawab. Ya, sebab banyak mangsanya nanti. Dalam hal ini, orang tersebut mesti berpuasa bagi mengekang nafsu syahwatnya. Dan kita lihat hukum perkahwinan dalam Islam ada berapa? Ada 5 hukum yang kita selalu duduk lihat yang sunat sahaja. Yang pertamanya, wajib kahwin. Ya, mampu dari segi nafkah fizikal, zahir ataupun batin, serta takut terjerumus ke lembah penzinaan. Maka orang begini tak ada alasan dah dia mesti kahwin. Dia tak boleh kawal nafsu. Dalam masa yang sama dia mampu serba-serbi. Tunggu apa lagi? Ya, kalau tak kahwin juga, carikan calon untuk dia biar dia boleh kahwin. Kemudian yang kedua adalah sunat. Sunat ni macam mana? Dia mampu dari segi fizikalnya, dari segi zahirnya, dan batinnya pun dia ada kemampuan, serta dia ada keinginan nak berkahwin. Ya, tetapi dia macam yang tadilah, yang wajib tadi. Dia mampu dari segi zahir, mampu dari segi batin, ya, tetapi yang ini dia tidak takut terjerumus sebab dia masih boleh kawal diri. Ya, kalau dia masih boleh kawal diri, dia tak risau dengan dirinya untuk terjerumus ke lembah penzinaan jika tidak berkahwin. Maka kalau dia nak kahwin juga, dia jatuh sunat. Dia tidak wajib bagi dia berkahwin. Ya, tak nak kahwin dulu tak apalah, sebab dia pun bukannya buat maksiat kalau dia tak kahwin. Kalau yang tadi tak kahwin buat maksiat, itu dah jadi wajib. Tapi dengan syarat, bukan saja dia nak berkahwin kerana takut buat maksiat, tapi dia mesti mampu. Ya, kita duk pakai takut maksiat, kahwinlah, tapi bila tengok-tengok tak mampu rupanya. Yang tu tak boleh. Itu kena tengok juga, dari sudut itu. Yang ketiga, haram berkahwin. Ini yang jarang-jarang orang tengok sekali ni.
Ya, macam mana jarang kita tengok, sebab orang nak berkahwin selalu kita kaitkan dengan keadaan yang mungkin hidupnya bertambah baik lah, begitulah ya. Bila kahwin adalah rezeki masing-masing, tetapi dalam hukum syarak ada hukum haram berkahwin sekiranya tidak mampu dari segi zahir dan batin, tak mampu, ataupun bila dia berkahwin, tujuan dia berkahwin adalah untuk buat jahat pada isteri. Ya, dia dah ada dalam fikiran dia, aku memang nak balas dendam pada orang perempuan ni lama dah. Pasal dari kecil asyik kena marah dengan mak perempuan. Masuk sekolah kena marah dengan cikgu perempuan. Lepas tu dah jadi remaja, ada kawan-kawan perempuan yang selalu buat khianat kat dia. Jadi dia rasa macam, dia berdendam dengan orang perempuan. Sebab itu dia nak berkahwin dengan seorang perempuan supaya dia boleh balas dendam dengan perempuan tu tadi. Jadi di sini haram. Kalau kita tahu, kita jangan bagi dia berkahwin, ya. Tidak mampu, satu, kemudian dia ada tujuan memudaratkan isteri. Yang keempat, hukumnya makruh, ya. Tidak mampu memberikan nafkah fizikal, tak mampu beri nafkah zahir kepada isteri, tempat tinggalnya, duitnya, pakaiannya, perlindungannya, keselamatan diri, tak mampu. Tapi dia nak kahwin. Ni mungkin yang paling ramai lah ni, jatuh kategori makruh ni, ya. Dia macam mana? Dia nak kahwin, tapi dia tak peduli lah dia mampu ke tidak ke. Ini yang kata kahwin dulu, fikir kemudian, yang tu, ya. Yang ni kita takut. Pasal bagi orang lelaki mungkin tak apalah, cubalah dulu, ya. Tapi bagi orang perempuan, bila dah selesai sempurna akadnya, dia tak boleh dah nak patah balik dah. Patah balik bermakna membubarkan perkahwinan, dan tak seronok kita dengar. Jadi orang perempuan hati-hatilah di situ, ya. Kalau rasa macam bakal pemimpin dalam rumah tangga kita tak mampu memberikan nafkah zahir, maka tunggu dulu, ya, sehingga ada kemampuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hukumnya harus, ya. Macam mana harus? Tidak mempunyai sebab yang mendesak dia untuk berkahwin dan tidak pula mengharamkan dia untuk berkahwin. Ni duduk tengah-tengah lah ni. Yang ini yang paling selamat sekali. Dia tidak juga perlu berkahwin dan dia tidak pula haram daripada berkahwin. Jadi kalau dia pilih untuk berkahwin, maka dia jatuh harus pada situasi ini. Dan bagi orang yang tidak berkeinginan dan tidak mempunyai kemampuan, hukum pernikahannya menjadi makruh. Sebab bila tak ingin kahwin, ya, tetapi dia kahwin, dia tak ingin dan dia tak mampu, tapi dia kahwin, maka dia jadi makruh. Yang haram tadi, kalau dia tak ingin, dia tak mampu, dia kahwin juga, lepas tu bila kahwin dia menzalimi orang perempuan itu, isterinya itu, maka dia jadi haram. Sebaliknya, orang yang berkeinginan, mempunyai kemampuan dan bimbang akan terjerumus ke lembah penzinaan, maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. Ya, siapa ni perempuan yang selalunya yang tengok kita ni haram ke wajib ke makruh ke harus ke sunat ni? Siapa yang tengok? Ada orang tengok ke? Ataupun kita kata, saya nak kahwin ni pasangan saya, agak-agak kami ni wajib ke harus ke makruh ke sunat ke haram? Ada? Tak ada. Kira harus belaka. Ya? Kalau harus belaka, kenapa lepas berkahwin tu ramai bercerai, ya, berpisah? Kenapa sampai ada statistik yang terakhir yang dalam makluman saya lebih kurang dalam 8 minit satu pasangan akan bercerai? Kenapa sampai begitu, ya? Kalau masa dia berkahwin dulu, maknanya dah diperincikan hukumnya, tak akan ada yang menzalimi. Sebab kalau nak menzalimi sendiri, dia tak boleh kahwin. Jadi sebenarnya secara pentadbiran, ada permohonan nak berkahwin, dia akan lulus. Yang melainkan kahwin adik-beradik, ya, kahwin dengan orang yang memang kita tak boleh kahwin, itu tak lulus lah. Tapi dari segi ini tak kerja ni, macam mana nak kahwin, nak bagi makan isteri apa? Tak ada, tak dipersoalkan itu. Ya, pandai-pandailah lepas ini. Kalau dah dua-dua setuju, pandai-pandailah. Ya, tak ada siapa yang akan tanya, ni macam ada rekod jenayah ni. Ya, pernah pukul balun orang ni, nanti kalau kahwin agak-agak pukul isteri tak? Kalau pukul isteri, saya tak luluskan permohonan berkahwin. Ada begitu? Tak ada.
Ya, tapi itu sebaik-baiknya. Kebanyakan permohonan kalau syarat pentadbirannya lepas, dia akan boleh berkahwin. Lepas itu siapa yang tanggung? Orang perempuan lah tanggung. Jadi bagi orang yang tadi kita sebut tidak berkeinginan dan tidak ada kemampuan, makruh perkahwinannya. Dan kenapa kita berkahwin? Ya, ini yang saya rasa mungkin saya tak ingatlah kita dah sentuh ke belum sebelum ini. Apalah kita laju-laju sikit ya. Hikmah perkahwinan yang pertama sekali, Islam adalah agama fitrah. Apa yang disuruh, diperintahkan dalam Islam kepada orang yang beriman ini, tak ada yang kita tak boleh buat. Kalau kita manusia, kita boleh buat, melainkan kita ada batasan-batasan keupayaan. Contohnya, benda yang nak buat dengan tangan, kita tak ada tangan, tak boleh buatlah. Ya, tetapi secara asasnya, bila kita ini seorang manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disuruh dalam agama itu adalah benda yang memang kita boleh buat dan kita senang buat dan kita suka buat. Adakah kita suka disayangi? Ya, kerana fitrah manusia itu dicipta, dia akan suka disayangi. Dibenci, dia tak suka. Ya, orang yang suka dibenci itu bukan fitrah sebenarnya, dia tak ikut fitrah tu. Ya. Jadi Islam sebagai agama fitrah telah mempermudahkan jalan yang halal bagi lelaki dan perempuan untuk memenuhi tuntutan syahwah. Ya, yang merupakan fitrah semula jadi bagi seorang manusia. Ya, yang disebut sebagai tuntutan jinsiah ini, tuntutan syahwah, ya, yang merupakan fitrah semula jadi. Tak ada manusia yang tak suka disayangi, tak ada manusia yang tak suka orang memberi perhatian pada dia, tak ada manusia yang tak suka belas kasihan. Kalau ada yang tak suka, dia sebenarnya melawan fitrah manusia. Ya, jadi berlakunya pengembangan dan kelangsungan hidup bermasyarakat yang lebih terjamin dengan kelahiran generasi baru yang lebih baik. Kalau berkahwin, maka akan berkembang generasi. Ya, itu adalah satu perkara yang baik dalam masyarakat bila mana kita sentiasa ada orang baru yang menggantikan mereka yang pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, perkahwinan ini memelihara keturunan dan zuriat yang dilahirkan dengan mengetahui siapa ibu bapa mereka yang bertanggungjawab ke atas mereka. Bayangkan kalau orang yang lahir ke dunia ni, dia tiba-tiba wujud kat situ. Bapa tak tahu siapa, maknya tak tahu siapa. Jadi bila dia nak mandi, umur baru sehari, siapa mandikan dia? Siapa bagi makan kat dia? Siapa beri ilmu kat dia? Siapa mengajar dia solat? Siapa ajar dia mengaji? Siapa mengajar dia adab? Siapa mengajar dia akhlak? Tak tahu. Jadi bila dia ada bapa, ada ibu, maka itulah orang yang akan mengajar dia semua tu. Ya? Jadi sebab itulah cantiknya hikmah kejadian manusia ini melalui perkahwinan, sebab dia ada ibu. Melalui perkahwinan dia ada ayah. Kalau tak ada perkahwinan, dia ada ayah tidak? Dia tak akan ada ayah, ya. Tapi kalau dia boleh lahir ke dunia, maknanya dia berasal daripada seorang lelaki juga, benihnya itu, tapi bukan ayah. Okey, berhenti dulu.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya. Gimana tadi? Yang ketiga ya. Maknanya daripada perkahwinan halal hubungan seorang lelaki dan wanita, yang mana bila mana wanita itu melahirkan zuriatnya, jelas mana bapa kepada anak itu, mana ibu kepada anak itu, dan ibu dan bapa ini mempunyai tanggungjawab khusus untuk memastikan anak yang lahir tadi menjadi anak yang soleh, menjadi seorang anak yang akhir kehidupannya adalah syurga. Ya, berbanding dengan seorang anak yang tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, tiba-tiba ada. Lepas itu, siapa yang akan memastikan anak ini kehidupannya sempurna di dunia dan akan terpilih menjadi ahli syurga di akhir? Siapa? Tak tahulah siapa. Pasal yang bertanggungjawab wajib kepada anak itu adalah seorang bapa. Sekarang anak ini tidak ada bapa. Ya, jadi sebenarnya perkahwinan itu supaya jelas bapa dan ibu, dan mereka menunaikan tanggungjawab pada anak-anak. Dan hari ini walaupun ada bapa ada ibu, kadang-kadang pun tak menunaikan tanggungjawab ya. Lagilah kalau anak tak ada bapa, tak ada ibu. Yang keempat, terjalin hubungan serta kerjasama berdasarkan cinta serta saling menghormati demi tercapainya kebahagiaan dan ketenangan hidup bersama. Jadi ini adalah hubungan suami isteri ya, bila mana hubungan itu ada cintanya, dan kerana cinta itu mereka saling menghormati, dan kerana cinta itu mereka saling bekerjasama, masing-masing bertanggungjawab antara satu sama lain, tunaikan hak dan berikan hak dan tunaikan tanggungjawab. Jadi itulah yang menjadikan hidup kita teratur ya, berbanding dengan kalau kita tidak ada pasangan yang sah dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita perlukan tenaga seorang lelaki membantu urusan hidup kita. Ya, tak susah-susah. Kadang-kadang nak tukar bab lampu pun, bila tak ada suami, bila tak ada lelaki dalam rumah, alah susahnya ya. Kadang-kadang nak petik buah rambutan, alamak nak kena panjat, susahnya tak ada orang lelaki. Bila kita rasa susah, itulah sebenarnya baru kita rasa, oh ini bukan kekuatan fizikal seorang perempuan. Kita perlu lelaki yang buat, tapi kita tak ada lelaki dalam rumah kita. Maknanya tak ada suami, tak ada ayah ataupun tak ada anak lelaki, kita pun dah rasa susah. Sebab itu perkahwinan itu melengkapkan ya. Yang mana lelaki tak boleh buat, itu orang perempuan buat. Yang mana orang perempuan tak boleh buat, itu lelaki buat. Jadi cukup lengkaplah. Kemudian yang kelima, memperluaskan hubungan kekeluargaan sekaligus menjalinkan hubungan silaturahim serta membina kerjasama yang erat antara kedua-dua belah pihak. Kalaulah kita bayangkan dalam dunia ini, setiap manusia yang ada dalam dunia ini, dia hidup secara individu, dia tak ada keluarga. Dia tiba-tiba wujud, macam saya kata tadi, tiba-tiba muncul seorang kat situ, tiba-tiba muncul seorang kat sini. Jadi masing-masing hidup membawa diri sendiri dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, tak ada keluarga. Kenapa perlu ada keluarga sedangkan dalam kubur pun seorang-seorang? Contoh ya, kenapa perlu ada keluarga sedangkan bila disoal oleh malaikat besok, kita menjawab pun seorang-seorang. Dan bila putus hubungan di dunia, mungkin kita tak akan jumpa lagi dah ahli keluarga kita. Jadi kenapa kita perlu ada keluarga atas dunia ni? Ya, sebenarnya ada tujuan dia, ada kebaikan dia, kerana kekeluargaan ini mudah menjadikan kita membina kerjasama sewaktu hidup kita ni atas dunia. Ya, contohnya kalau kita nak bekerjasama dalam bentuk mana? Dalam bentuk nak buat kenduri. Yang datang bantu merewang rumah kita bila kita buat kenduri itu siapa? Mestilah mula-mula keluarga. Lepas keluarga pun yang paling rapat jiran tetangga. Ya, kalau kita seorang, kita memang semua orang tak ada keluarga, masing-masing hidup secara individu. Maka siapa yang datang mengorbankan masa untuk membantu kita dalam buat kenduri? Siapa? Kawan-kawan. Ya, kemudian jiran-jiran tetangga. Tapi yang boleh membantu seperti keluarga bantu tak ada. Ya, jadi sebab itu
hubungan darah ataupun kekerabatan itu menjalinkan kita kerjasama yang lain daripada hubungan yang tiada kekeluargaan. Ya, sebab itu pentingnya perkahwinan. Kemudian perkahwinan menjadikan kehidupan seseorang lebih bermakna dan terisi dengan pelbagai manfaat kehidupan dan mengelakkan kesepian serta perkara negatif. Betul tak betul? Siapa yang kahwin angkat tangan? 3-4 orang yang kahwin. Macam biasalah. Jadi boleh beza kan macam mana kehidupan sebelum berkahwin dengan selepas berkahwin. Ada tak terfikir macam mana kalau aku sampai hari ni belum kahwin lagi, misal kata sekarang umur 36 lah kan, kita buat apa ya kalau kita tak kahwin lagi? Masa ni kita buat apa ya? Hari Sabtu pukul 12 tengah hari, buat apa kalau belum berkahwin? Tengok TV, rehat-rehat kan, atau jalan-jalan, shopping-shopping. Tapi kalau berkahwin hari Sabtu 12 tengah hari buat apa? Kan? Maknanya kalau tak kahwin tak masak, beli kat kedai lah. Tapi lain kehidupannya lain. Kenapa dia jadi lain? Sebab itu perkara nombor 6 dia kata perkahwinan menjadikan kehidupan seseorang lebih bermakna dan terisi. Memang kita rasa sibuk kan, time sibuk tu rasa macam bestnya kalau kita tak kahwin lagi, boleh travel, boleh berjalan, boleh gitu begini, boleh buat macam-macam, tak payah nak masak, tak payah jaga anak, tak payah jaga suami dan sebagainya. Tapi fikirlah kali kedua. Bila fikir kali kedua balik, ya Allah nasib baiklah kita ni sibuk dengan urusan rumah tangga, baru terasa hidup ni terisi. Ya, berbanding dengan kadang-kadang kita buang je masa begitu, lepas tu lah dah pukul 3 petang, apa aku buat hari ni? Ya, tapi kalau kita sibuk menunaikan tanggungjawab, menunaikan hak orang dalam keluarga, tiba-tiba pukul 3 betul, ya Allah letihnya, hari ni macam-macam kita buat. Kepuasannya tidak sama. Kita ada makna dalam hidup ya. Kemudian yang ketujuh, perkahwinan ini hikmahnya dia kata perkahwinan adalah cara yang terbaik dan diredai dalam mendapatkan anak dan zuriat yang soleh serta memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ingat harta yang kita tinggalkan yang terus memberi manfaat kepada kita walau kita sudah mati, antaranya ialah doa daripada anak yang soleh. Kalau kita mengajar anak kita mengaji, dan sebab anak itu pandai mengaji adalah daripada pengajaran kita, daripada kita ajar alif bata tu sampailah alif di atas a, ba di atas ba tu, sampailah dia boleh sambung perkataan, sampailah dia boleh baca, sampailah dia boleh hafal ayat-ayat lazim, sampailah dia boleh solat. Setiap satu itu pahalanya kepada yang mengajar. Dan mengajarnya itu adalah ibunya. Dan kemudian bila ibunya meninggalkan dunia ini, anak itu jugalah yang mendoakan ibunya supaya sentiasa dalam keadaan baik di dalam kubur. Akan digolongkan bersama para solihin dan solehah. Misal kata anak itu, itulah manisnya perkahwinan. Sebab tanpa perkahwinan tak akan ada anak yang soleh itu lahir daripada rahim kita. Ya, jadi antara yang kita perlu jadikan komitmen utama dalam kehidupan ini ialah lahirkan anak, dan anak itu jadikan anak yang akan mendoakan kita setelah kita tiada. Ya, jadi kalau dah ada anak ni, testlah dia, tanya dia, bila dia berdoa dia doa apa? Cuba dengar dia kata. Kan dia solat dengan kita, bila kita berdoa tu kita dengan skrip kita, dia dengan skrip dia kan. Ya. Kadang-kadang dia amin-amin aja, dia tak minta apa. Tapi kalau ada masa tanya dia, abang, kakak tadi doa, kalau setiap kali lepas solat doa selalu doa minta apa? Dia pun cerita dia minta apa. Ada mungkin dia jawab, dia kata dia tak minta apa-apa, dia buat je macam tu. Kan? Ataupun dia kata amin je, tak apalah. Tapi kalau dia boleh meminta, kalau boleh tanya dia nak minta apa daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Minta maaf, tumpah sikit. Kalau dia boleh bagi tahu apa yang dia boleh minta, tanya dia. Kalau dia tidak mendoakan kita ataupun ayahnya, masa itulah kita akan bagi tahu dia. Ya, doa daripada anak yang soleh adalah doa yang apa dia? Yang akan diterima, akan diangkat, akan dikabulkan insya-Allah. Ya, sewaktu bila? Sewaktu ibunya sudah tidak ada di dunia.
Jadi itulah modal kita untuk menambahkan pahala. Sebab tu kita sudah tidak boleh membuat amal soleh. Nak buat macam mana, dah mati. Ya, tapi amal soleh, katalah jiran kita sebelah dalam kubur ni, daripada kubur dia jadi gelap, jadi makin cerah, makin cerah, makin cerah. Dari mana datang cahayanya itu? Daripada sedekahnya, amal jariahnya, daripada doanya. Sebab dia ada anak soleh yang sentiasa mendoakan dia. Kemudian dia ada banyak ilmu yang disebarkan yang menjadi manfaat pada orang lain. Daripada gelap jadi cerah kuburnya, contoh. Ya, yang kita pula daripada masuk gelap tak cerah-cerah. Masa tu kita pun, ya Allah, anak aku tak doakan aku ke. Yang anak kita pula setiap malam mimpikan kita. Jadi anak hidup, mak mati dah. Jadi anak tu tadi setiap malam mimpikan kita, mimpikan ibunya ni yang dah meninggal. Tapi tak pula terasa teringin nak mendoakan ibunya supaya dalam kebaikan. Jadi kita tanya anak kita doa apa dan minta dia doakan kita. Ya, semasa dia lagi kecil, lagi touching sebenarnya. Jangan sampai anak kita besar. Ya, kalau ada anak 5 tahun, 6 tahun tu, lagilah. Masa itulah kita cakap dengan dia, nanti kalau mama dah tak ada, mama dah dalam kubur, kakak kena doakan. Sebab Allah dengar doa kakak je. Sebab doa Allah cuma dengar doa daripada anak ibu je. Allah tak dengar daripada orang lain. Contohnya. Ya, jadi dia pun akan rasa apa? Mesti dia akan tersentuh. Mesti dia kata, oh iya ke macam tu, nantilah. Oh, daripada hari ni, mulai hari ni kakak nak doakan ibu lah, nak doakan ayah lah. Itu satu bentuk pengajaran dan terbiah dalam kita mendidik anak-anak, ya. Sambil-sambil kita pun mintalah dia mendoakan kita. Yang ke-8, seorang suami diamanahkan untuk menjaga atau mentadbir ahli keluarga supaya hidup sempurna. Dalam keluarga dia mesti ada ketuanya, dan ketuanya adalah suami. Dan suami itu mesti datang daripada perkahwinan. Kalau tidak ada perkahwinan, sampai sudah kita ni hidup sendirian, maka hidup kita itu seperti tidak ada ketuanya yang mengendalikan apa kita perlu buat, apa kita perlu utamakan. Kita nak bertanya siapa ni, kita tak tahu tentang agama. Jadi kalau kita berkahwin, itulah orangnya, ya, suami. Yang ke-9, perkahwinan mengelakkan pelbagai gejala sosial dalam masyarakat seperti zina, liwat, lesbian, LGBT dan sebagainya yang kita takut, kerana hal ini berlaku dalam masyarakat kita dan tidak asing lagi hari ini. Ya, jadi macam mana kita nak mengelakkan? Kita kena memperkukuhkan institusi perkahwinan. Ya, maknanya dulu orang berkahwin asal ada pasangannya dia kahwin. Hari ini kita perkukuhkan. Asal ada calonnya, pastikan calon itu cukup kapasitinya untuk berkahwin. Kena tambah baiklah. Sesuailah dengan cabaran kita yang makin banyak ni. Ya. Okey, jadi kesimpulan daripada bab kita yang pertama ini ialah kita faham melalui perkahwinan yang sah, ya, kita dapat melahirkan keturunan dan generasi yang baik. Dan kita faham institusi kekeluargaan ini sangat penting, ya, bukan saja menjadikan kita saling sayang menyayangi, tetapi juga menjadikan hidup kita lebih teratur dalam dunia. Ya, tak teratur kalau kita tak ada keluarga. Sebab tidak ada nakhodanya, tidak ada pembantunya, tidak ada pelayarnya, tidak ada yang akan memakmurkan kekeluargaan itu. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada kan? Bagus kat sini dia tak ada soalan. Faham belaka insya-Allah. Lagipun tajuk pertama, ya, banyak lagi hak susah ni. Pada saya yang banyak tanya ni. Kita masuk ke bab yang kedua, muka surat 13. Bab kedua ni adalah berkaitan dengan kaifiat perkahwinan dalam Islam. Lebih mendalam lagi kita punya pemahaman ilmu fiqh munakahat ini insya-Allah, dan mungkin lebih membumilah. Dia banyak berkait dengan kehidupan kita hari ini, ya. Yang pertama sekali kita lihat memilih jodoh dan meminang. Semua ada kitabnya. Ada. Yang pertama sekali memilih jodoh meminang ini yang kita akan perincikan di sini, kerana Islam, indahnya, sempurnanya Islam sehingga menggariskan kita tata cara perkahwinan yang khusus bagi panduan untuk orang yang belum lagi berkahwin dan nak mendirikan rumah tangga dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup. Jadi sesuatu perkahwinan lazimnya didahului dengan lamaran oleh pihak lelaki terhadap pihak perempuan yang dipilih sebagai calon isteri. Pernah tengok orang bertunang kan? Lelaki pergi rumah perempuan atau perempuan pergi rumah lelaki?
Lelaki pergi rumah perempuan, simboliknya menunjukkan bahawa yang meminang adalah lelaki, orang yang datang. Yang akan menerima pinangan adalah tuan rumah, sebab dia bukan pergi, dia duduk. Dalam bahasa perundangannya dia panggil positive action and negative action. So positive action ini yang pergi, ya, yang omission ataupun yang tak buat apa-apa, itu adalah tuan rumah tu, ya. Tetapi dia akan bersetuju atau tak bersetuju. Tapi hari ni sebelum majlis tu, maknanya kedua belah pihak dah tahu dah, kan? Ada tak orang yang tiba-tiba sampai depan rumah kita dengan hantaran tujuhnya, ya, dengan satu rombongan, mari-mari, kenapa ni nak meminang? Minta maaf lah, baru semalam orang masuk, ya, minta maaf, terlewat 17 jam. Ya, kenapa tak cakap dulu? Ada tak? Jarang dah, kan? Jarang sangat dah. Sekarang ni dia dah setuju, dah berlaku, semua dah ready. Jadi tarikh itu berlaku secara formality sahaja. Jadi mari bawa hadiah, pantun-pantun sikit. Jawapannya dah ready semalam. Jawapan pantun tu, jawapan balas tu pun dah ready dah, ya. Jadi semuanya dalam keadaan baik. Itulah pertunangan, dan kita kena ingat, ya, bertunang ini pun ada implikasi perundangan. Dia seperti perjanjian-perjanjian yang lain. Maknanya bertunang adalah perjanjian untuk berkahwin. Kalau dimungkiri, maknanya pihak yang mungkir perlu membayar ganti rugi sekiranya dituntut oleh pihak yang tidak mungkir. Kalau dua-dua mungkir janji, tak ada ganti rugi. Ya, jadi apa yang kita nak bayar balik? Apa dia? Cincin pulang balik. Hantaran-hantaran, sekiranya pihak yang tidak mungkir itu menuntutnya semula, maka pulang baliklah buah anggur tu. Yang dia bawa tu pulang balik. Jadi kita kata, tapi dah jadi kismis dah, boleh ke pulang balik? Boleh, memang anggur jadi kismis. Kalau buah durian jadi tempoyak dah. Tidaklah begitu. Kadang-kadang mereka meminta nilai dan harga. Sebab itu setengah-setengah tempat majlis pertunangan dia ambil dah harga. Ni kasut ni berapa ratus? 700 tulis. Kasut 700. Tuala RM35. Apa lagi? Buah RM50. Kek 140. Apa lagi? Sirih. Lepas tu Cina apa? Tulis siap-siap ada. Kat pintu kita nak masuk tu ada dah orang yang ambil harga. La ilaha illallah, kan. Mula-mula rasa macam peliknya orang sini, kan. Kita kan ikut adat itu lain, sini cara lain, sana cara lain. Tapi bila fikir balik, belajar balik, senang sebenarnya. Bila kata na'udzubillah, putus tunang. Jadi pihak yang tidak mungkir janji, dia minta ganti rugi. Senang nak bayar. Kos dulu begini. Ya. Itu dalam bahasa perundangan disebut specific damages, ganti rugi spesifik. Dia ada ganti rugi am. Ganti rugi am ni lagi susah nak ukur berapa ringgit. Yang pertama, ganti rugi am, malu. Orang putus tunang dengan kita ni, maknanya nampak dari sudut mata masyarakat seolah-olah kita ni yang salah sampai orang tu tak jadi nak kahwin dengan kita. Ya, orang perempuan malulah. Jadi malu. Nombor 2, menjatuhkan maruah. Lain pula. Nombor 3, persiapan perkahwinan. Maksudnya dia sudah memperuntukkan sebahagian masa dalam tempoh 4 bulan ini untuk membuat persediaan perkahwinan. Masa itu berapa harganya? Tak boleh nak kira, kan? Jadi sebab itu dia tak masuk dalam ganti rugi khusus. Tadi specific damage, dia masuk ganti rugi am. Jadi berapa masa? 4 bulan. Okey, 4 bulan ni kalau saya bekerja dalam 300,000 gaji 3 bulan, 4 bulan. Jadi saya tak bekerja, saya duk fokus gini-gini sampai orang lain naik pangkat, saya tak naik pangkat, saya duk fokus nak buat persediaan kahwin. Jadi saya ambil kat situ saja RM500,000. Ganti rugi masa. Sebenarnya masa ni tak boleh beli. 13 bilion pun tak boleh beli 1 minit. Dah lepas-lepas tak boleh beli dah. Kan? Apalah sangat 500,000 untuk 4 bulan. Claim lah.
Memang sebab itu saya katakan ada implikasi perundangan, maknanya kalau berlaku kemungkiran janji boleh mengambil tindakan perundangan. Cuma jarang orang ambil. Selalunya dia di luar mahkamah, penyelesaian dia ialah datang minta maaf, pulang cincin. Kadang-kadang ada keluarga dia kata tak salah, ambil lah apa yang ada. Anak saya kata kalau tengok cincin tu dia lagi rasa marah dan benci, baik tak usah pulang, kata dia. Bagi ke orang lain. Ya, ada juga. Jadi apa-apa pun kita faham dalam bentuk pertunangan dalam konteks masyarakat Muslim Malaysia, begitulah keadaannya ya. Jadi orang perempuan lah yang lebih utama sekali kena faham undang-undang ni. Sebab banyak implikasi bila tidak mengikut undang-undang, yang rasa dianiaya adalah orang perempuan. Orang lelaki jarang sangat. Ya, jadi kena faham itu. Hukum melihat bakal isteri. Apa hukumnya? Harus seseorang lelaki atau perempuan melihat bakal pasangan masing-masing supaya tidak timbul perkara yang tidak diingini berlaku. Sebab apa? Kita nak duduk sama-sama ni kan. Berapa lama? Selama-lamanya. Ya, dan bagi lelaki diharuskan melihat muka dan kedua-dua tapak tangan bakal isteri berserta mahram perempuan lah masa nak tengok tu. Dia tak boleh berdua-duaan, lepas tu kita pun kata nak tengok tangan. Kalau dia pakai purdah contohnya, buka nak tengok muka, kita berdua tak boleh. Syarat di sini bersama dengan mahram perempuan ataupun bersama dengan walinya. Dan hal ini demikian kerana dengan melihat mukanya sudah diketahui sama ada orangnya cantik atau tidak. Betul ke? Cantik ni pada muka je, pada wajah je, tak payah tengok bahagian lain. Oh, semua setuju. Bagus ni. Ya, melihat tapak tangan pula dapat diketahui sama ada wanita itu gemuk atau kurus, subur atau sebaliknya. Bukan saya kata, kitab ni kata. Ya. Jadi macam mana tengok tangan tahu subur tidak? Tengok tangan sikit. Subur tidak tu? Ya, gemuk ke tidak tu? Tak tahulah ya, sebab dia sangat subjektif. Kita tak tahulah. Ya, ada tak tangan kurus tapi badan gemuk? Ada. Tangan gemuk badan kurus ada juga. Kan? Tapi saya tak rasa kita tengok tangan tu sebab sekarang ni bila tengok tangan dah nampak dah tubuhnya. Ke macam mana? Ke tangan tu keluar kot celah dinding aja, tangan aja gitu. Ke macam mana? Ya. Jadi bila tengok tangan, tengok wajah tu tubuhnya pun ada, ya, tapi bertutup lah dengan auratnya tutup. Jadi tak adalah isu sangat di situ ya, kecuali muka kita keluar kot lubang satu dengan tangan sekali. Diharamkan seorang lelaki dan perempuan berdua-duaan kerana perbuatan tersebut akan menjatuhkan ataupun menjadi fitnah kepada umat Islam dan juga agama Islam ya, dan perbuatan itu mendorong untuk mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi sebab itu tadi kata kalau nak tengok tapak tangan, nak tengok wajah, kena bersama dengan temannya lah, mahramnya itu, supaya dapat mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak dirancang ya, yang akan datang sekiranya ada hasutan-hasutan. Itu yang ditakutkan ya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, sesiapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa jadi janganlah ia berkhalwat, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, kerana yang ketiganya adalah syaitan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kena jaga di situ. Dan Islam memberikan kebebasan kepada kaum lelaki untuk memilih bakal isteri yang sesuai. Orang perempuan pun sama. Bukan orang lelaki aja boleh memilih, orang perempuan juga boleh memilih. Dan hari ini saya pun tengok ramai sekarang orang bukan sekadar memilih calon pasangan, tetapi memilih bakal mertua. Bukan kata tengok je pasangan dia macam mana, nak tengok juga mak dia macam mana. Kan? Jangan main-main. Nak jadi mak mertua pun banyak cabaran hari ni. Yang menantu memilih mak mertua. Dalam memilih calon isteri, Islam menganjurkan umatnya supaya memilih perempuan yang mempunyai sifat bagaimana? Ini untuk orang lelaki jugalah. Yang pertama, kalau orang lelaki pilih perempuan yang beragama dan beramal, orang perempuan lebih-lebih lagi kena pilih yang beragama dan beramal. Sebab itulah nanti yang akan membimbing kita. Yang kedua, daripada keturunan yang baik. Betul ke? Yang ketiga, daripada keturunan yang ramai anak dan sihat. Betul? Yang keempat, kalau orang perempuan ini masih dara dan cantik. Maknanya bukan tidak dara itu tidak bagus, tetapi keutamaan.
Ya, sebab apa? Memilih dara itu lebih mudah mendapat penyesuaian disebabkan oleh mereka tidak ada pengalaman. Faham? Dia tak ada pengalaman, dia tak akan bandingkan suami saya dulu kan dia macam ni, you lain sudah macam tu. Kalau anak dara dia tak banding. Salah ke cakap tadi? Tak kan? Contoh. Jadi maknanya kalau dara lebih mudah diurus. Kalau ada pengalaman tu dia agak mencabar. Jadi kalau boleh pilih yang tak ada pengalaman dululah. Dan cantik tu kenapa nak pilih yang cantik? Cantik pada siapa? Cantik pada orang yang membuat pilihan. Bukan cantik pada juri Ratu Cantik. Tidak. Yang membuat pilihan tu cantik tu maknanya dia rasa macam orang ni lah yang akan menjadi penenang jiwa dan hatinya selama-lamanya dalam dunia ini. Itulah cantik dia. Tapi orang lain tengok, ya Allah kan, kenapa dia pilih perempuan ni? Dengar tak? Pernah dengar? Pergi kenduri, makan menambah, pengantin sampai, ya astagfirullah. Ada macam tu kan, mulut puak tak berhenti ni. Tak malu mari rumah orang makan tak berhenti, komplain pula pengantin tu kan. Sekatilah pengantin lebih rendah daripada isteri dia. Sekati dia lah, dia dah suka. Itulah yang cantik sekali pada pandangan dia. Ni duk warna pula. Ya Allah, kenapa warna kontras sangat ni? Komplain je warna bunga telur tu. Jangan komplain warna pengantin. Bagi membuat pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan yang perlu diambil kira dalam memilih pasangan hidup, seperti sabda baginda Rasulullah dalam hadis yang berikut. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah, salah eja kat situ ya. Tunkahul mar'ah li arba'. Kita menikahi wanita itu kerana 4 perkara, 4 sifat. Apa dia? Yang pertama sekali, 5 liha. Apa makna mal? Mal, bahasa Melayu pun guna mal dah ni. Harta. 5 liha wali hasabiha, iaitu keturunannya, wali jamaliha kerana kecantikannya, wali diniha dan kerana agamanya. Fasfar bidzati dini taribat yadak. Pilihlah yang beragama, ya, insya-Allah bahagialah engkau. Jadi ada 4 kata Nabi sebab orang perempuan dinikahi. Ini secara umum, mungkin ada sebab lain, mungkin. Tapi secara umum orang menikah ni kerana sebab yang pertama, 5 liha, harta dia, kemudian lihasabiha, keturunan dia, kemudian lijamaliha kerana rupa parasnya, kemudian lidiniha, mungkin ada sebab agama. Daripada 4 ni nak pilih mana-mana okey. Tapi yang paling bagus kalau pilih yang paling akhir tu, lidiniha, sebab bila pilih yang beragama dia akan dapat semua. Itulah yang terbaik. Bahagia kata Nabi. Kalau pilih yang cantik saja tapi tak beramal dengan agama, lama-lama kan kita jadi tak cantik. Berasa tak? Manusia ni dia ada waktu cantik dia, dan akan sampai waktu dia dah jadi tak cantik. Bila dah tua, bila dah berusia. Dan masa tu apa lagi menyebabkan suami dia suka kat dia? Cantik dah tak ada. Kalau berkahwin kerana keturunan dan harta, sampai masa hartanya habis, dan kedudukannya mungkin dulu kedudukan yang tinggi, tapi manusia ini hidupnya seperti roda. Dia mungkin akan sampai dia akan tidak lagi disanjung dan dihormati. Dan waktu itu tidak ada pangkat, tidak ada keturunan, tidak ada kemuliaan. Habis apa lagi yang menyebabkan suami kita sayang pada kita? Tak ada dah. Penyebabnya menyebabkan dia sayang tu dah tak ada. Tak sayang. Ya, tetapi kalau dia menyayangi kita, memilih kita kerana agama kita, agama itulah yang kekal. Ya, mungkin dia tak akan sayang kita bila kita berubah jadi orang yang tidak mahu mengamalkan agama. Ya, mungkin waktu itu mungkin dia akan hilang dah rasa sayang dia pada kita. Tapi Allah pun tak sayang, bukan suami aja.
Ya, jadi kita pilih yang beragama, dapat semua insya-Allah. Dan bagi perempuan pula boleh juga membuat pilihan sama ada menerima atau menolak sesuatu perkahwinan sekiranya terdapat sebab-sebab yang munasabah. Sebaik-baiknya hendaklah sekufu. Pernah dengar sekufu? Apa makna sekufu? Kafaah. Sama taraf, ya. Sama taraf macam mana ni? Dalam konteks kita ni, umat Islam ni nak kahwin sama taraf. Siapa yang kena sama taraf dengan siapa? Sebab bila saya tanya, termasuklah pelajar-pelajar di universiti dalam bilik kuliah, makna yang mereka faham dari sudut sekufu ini berbeza rupanya. Ada yang kata mesti sama taraf, lelaki dan perempuan. Saya rasa macam kalau markah 100 dapat 48,5. Kalau markah lulus 50, lulus tidak? Habis tu macam mana ni? Apa makna sekufu? Seorang wanita, ini khusus ni, muka surat 15, perenggan yang pertama paling atas, itu untuk perempuan. Ya, perempuan pilih yang sekufu. Dan syarat ke sekufu ini tidak jatuh pada lelaki. Lelaki boleh kahwin dengan siapa sahaja yang dia pilih dengan 4 tadi, tetapi yang paling baik pilih beragama, betul? Orang perempuan pilih juga yang sama, tetapi pastikan sekufu. Dalam sekufu ini bermakna dari segi keuangannya, agamanya, amalannya, ilmunya, cara berfikirnya, kalau hari ini nak tambah politiknya, kehidupan sosialnya kalau boleh, suami tu tadi tidak kurang dari kita. Itulah sekufu. Boleh faham? Sama ke tidak? Tak semestinya sama. Tapi suami tidak boleh kurang dari kita. Apa benda? Apalah yang kita nak buat perbezaannya? Dari segi keuangan, biar suami lebih. Dari segi pendidikan, ilmu, suami lebih. Suami ada PhD, isteri tak sekolah, sekufu. Kalau kita faham sekufu dalam makna yang mengikut budaya kita, PhD biar sama-sama PhD, itulah sekufu, betul? Itu bukan dalam konteks hukum syarak yang kita bincang ini. Ya, sekufu ini lelaki lebih daripada perempuan. Kalau lelaki kurang dari perempuan, itu jelas tidak sekufu. Ya, jadi orang perempuan jangan bimbang kalau berkenannya kat dia tu, tapi dia ada PhD, aku ni baru diploma, tak sekufu, tak maulah. No, jangan risau. Dia PhD, kita diploma, itu sekufu. Ya, sebab perempuan memang tak boleh kalau boleh. Ya, untuk keharmonian rumah tangga jangan kita lebih daripada dia. Ya, mungkin hikmahnya ialah kerana memimpin itu tugas seorang suami. Jadi pemimpin ini dia kena lebih ke kena kurang? Dia kena lebih supaya adanya hormat, supaya ada respect, supaya ada rasa berkuasa. Ya, bayangkan dalam rumah tangga seorang suami itu memimpin tapi nak makan nasi tengah hari pun minta duit dengan isteri. Pemimpin ke macam itu? Malu tak minta duit nak makan tengah hari? Nak bayar tol, bawa kereta bukan main lagi, syuk sampai dekat tu minta duit isteri. Yang kes dia tak ada duit kecil, minta duit isteri, itu tak apa. Ini contoh yang tak ada langsung. Ya, jadi hormat itu akan rasa hormat terjejaslah daripada isteri. Dan kemudian meminang dan caranya kita meminang je lah hari ni kot dah, masa pun dah ni. Meminang bermaksud lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan pilihannya untuk dijadikan calon isteri, dan perbuatan tersebut diharuskan oleh syarak kerana ia merupakan titik permulaan kepada ikatan kasih sayang dan kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Ya, walaupun lelaki tadi diberikan kebenaran untuk melihat perempuan yang dipinang, tengok apa? Tengok muka dan tapak tangan.
tapi ia masih lagi pada had dan batas tertentu dan tak boleh bergaul bebas, ya. Dan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu redai agama dan akhlaknya datang meminang, maka kahwinkanlah anakmu itu. Jika tidak berbuat demikian, nescaya akan berlaku fitnah dan kerosakan di atas muka bumi ini. Dan ini hadis ini Nabi nak tekankan pada kita, seolah-olah orang baik macam itu pun datang, kita tak nak. Maknanya masyarakat itu pada masa itu sudah tidak mahu berkahwin. Makanya apa yang akan berlaku? Fitnah dan kerosakan di muka bumi, ya. Bukan kata datang orang baik, soleh dah, cukup segala dah, tak ada tempat lagi dah kita nak boleh komplain, ya. Tapi kita nak tolak juga sebab kita belum bersedia. Boleh tolak tidak? Tapi nanti berlaku fitnah dan kerosakan pula. Tapi kita tak bersedia lagi sebab kita nak belajar lagi. Contoh, ya, macam mana nak tolak tidak? Jangan rasa takut sebab konteks ini ialah konteks yang Nabi nak kata orang tak nak kahwin dah walaupun ada orang baik. Semua orang sekarang pun dah ada dah. Dah mula dah trend tak nak kahwin, betul tak? Pasal apa? Tak percaya dah kepada institusi perkahwinan sebab banyak mudarat daripada manfaat. Betul? Tak tahulah, wallahu a'lam. Sebab orang yang berkahwin dan perkahwinannya bahagia, sempurna, insya-Allah, dia akan rasa, kenapalah aku tak kahwin 10 tahun dulu. Tak, maknanya bagi dia perkahwinan itu banyak manfaat. Tapi kalau orang yang perkahwinannya gagal, dia rasa macam, kenapalah aku tak fikir panjang-panjang. Kalau lagu ni lah, baik tak kahwin, ya, baik tak pernah kahwin lagi bagus, kata dia. Jadi pengalaman masing-masing. Cuma dalam konteks hadis ini, kalau datang orang baik, kalau ada orang yang akhlaknya baik datang, kita tak nak, kita sanggup bersendirian. Itulah, datanglah pada masanya akan berlaku fitnah dan kerosakan. Dan jika seorang lelaki meminang seorang perempuan, dia hendaklah membawa satu pemberian atau tanda mata kepada pihak perempuan sebagai tanda ikatan seperti cincin atau sebagainya. Tapi kita tak bawa cincin aja, kita bawa macam-macam, ya. Sekiranya pertunangan diputuskan atau salah seorang daripadanya meninggal dunia, harus bagi orang yang meminang itu menuntut kembali pemberian tersebut. Meminang boleh dilakukan dengan cara berterus terang atau kiasan terhadap anak gadis ataupun janda, ya, dengan syarat janda itu habis iddah ataupun telah dijatuhi talak 3. Orang talak 3 ni dia tak akan rujuk kembalilah kepada suami dia. Jadi kalau nak meminang boleh, ya. Kalau tahu orang yang kita suka tu dah bercerai dengan suami dia, tanyalah cerai talak berapa. Kalau cerai talak 1, jangan usik selagi tak habis iddah. Iddahnya berapa lama? 3 bulan atau 3 kali suci, yang mana yang singkat. Kalau orang period setahun sekali, jangan tunggu 3 tahun. Tunggu 3 bulan, yang mana paling pantas. Sebab tu tanya tadi. Dah orang tu dah menopause. Dah nak habis iddah bila ni? Tak 3 kali suci, tak suci-suci ni. Jadi 3 kali suci atau 3 bulan yang mana singkat. Ada orang dia mari period 2 kali sebulan, adakah? Jadi 3 kali suci bersamaan sebulan setengah. Jadi iddahnya, kalau dia mengambil 3 kali suci, tak sampailah 3 bulan. Ya, kalau yang period setahun sekali, dia jadi 3 tahun. Jauh sangat, dia ambil 3 bulan. Ya, jadi itulah, tak apa, ukuran itu bersifat teknikal. Diharamkan meminang perempuan yang masih dalam iddah raj'i. Inilah disebut iddah raj'i. Ini macam mana nak beza dengan iddah tidak raj'i? Raj'i ini maknanya rujuk. Orang Jawa kata revocable divorce. Boleh faham? Orang Jawa semua yang ada kat sini rupanya semua faham. Revocable divorce maknanya perceraian yang boleh rujuk semula semasa tempoh iddah. Siapa yang rujuk? Saya tengok dalam surat khabar dalam bulan 2 bulan lepas. Seorang wanita dibunuh oleh suaminya kerana enggan rujuk. Tak baca? Ya Allah. Kena bunuh dengan suami sebab bekas isterinya tak nak rujuk. Bila suami lafaz cerai pada isteri, talak 1, itu adalah cerai talak raj'i.
boleh rujuk. Kalau suami ceraikan isterinya dengan talak 2, itu adalah cerai talak raj'i, masih boleh rujuk. Talak 3 bukan raj'i dah, tak boleh rujuk. Kalau isteri yang minta cerai, dia bukan talakkan suami dia, dia bukan saya ceraikan awak talak 1. Dia kata kat suami dia, jatuh tak? Saya ceraikan talak 13,000. Tak jatuh juga walaupun 1. Tak jatuh. Dia kena mohon dengan mahkamah, mohon pembubaran perkahwinan on the ground of sama ada fasakh atau khulu atau taklid. Ya, ataupun tanggapan mati. Suami tak balik. Habis tsunami, tak balik-balik dah. Tapi tak jumpa jenazah dia, mayat dia tak jumpa. Jadi kita tak boleh pergi ke pejabat pendaftaran mendaftarkan kematian. Tak boleh sebab tak ada bukti mati. Tapi dia ni dah tak balik dan logik akal tak balik 4 tahun boleh dianggap mati. Undang-undang boleh benarkan kita mendapat pengisytiharan daripada mahkamah supaya mahkamah mengisytiharkan suami kita apa? Bukan mati, dianggap mati. Orang Jawa kata presumption of death. Dia tak mati. Tiba-tiba dia balik selepas sebulan mendaftarkan tanggapan mati, maka surat tanggapan mati terbatal. Sebab dia hidup semula. Bukan hidup semula, dia balik. Ya. Jadi, ya. Siapa isteri? Selepas mendapat kebenaran, selepas mendapat pengisytiharan tanggapan mati, makanya dia minta bubarkan perkahwinan. Ya. Maksudnya dia tak boleh kahwin tanpa surat tanggapan mati. Dia tak boleh, tak balik 4 bulan aku kahwin ni. Dia pun duk kira lah kan, genap 4 bulan Qamariah. 30, genap 4 bulan, tak balik juga. Terus kahwin. Tidak. Pejabat pendaftar nikah tidak akan bagi dia berkahwin. Sebab dia ada surat nikah dulu, dia tak ada surat cerai. Faham? Dan dia tak ada surat mati suami. Kalau dia ada surat tanggapan mati, cukup dah. Tapi mahkamah lah benarkan. Jadi tak timbul soal suami dia balik, lepas tu dia tak tahu sekarang ni dia ni status isteri kepada siapa, tak timbul dah. Sebab dia dibenarkan oleh mahkamah untuk berkahwin setelah dia bubarkan perkahwinan dengan suami yang hilang. Ya. Suami dia balik. Ya. Itu bukan suami dia dah. Kalau kita guna perkataan suami, memang kita kata macam alamak sekarang ada 2 suami. Kita lupa masa kita bubarkan perkahwinan, dia bukan suami kita lagi dah lah. Dia sudah bekas suami. Tapi itulah yang berlaku masa MH370 kan. Setelah genap cukup setahun, pejabat mufti membuat pengisytiharan, mereka boleh dianggap mati. Mahkamah pun keluar surat pengisytiharan deklarasi, mereka semua boleh dianggap mati dan bermulalah iddah. Faham? Iddah bermula setelah mereka dianggap mati, bukan hari kapal terbang. Setahun baru dianggap mati, maka setahun sehari itu adalah hari pertama iddah. Kalau orang lelaki, isterinya dalam kapal terbang, suaminya ada, isterinya yang hilang dalam MH370, suami dia boleh kahwin dengan orang lain terus esoknya, sebab isteri itu jadi isteri kedua. Kalau isteri pertama balik, kan? Kalau isteri, suaminya dalam kapal terbang, dia tak boleh kahwin pasal dia tak boleh ada suami kedua. Dia kena settle dulu. Jadi nak tunggu settle tu kadang-kadang ambil masa. Ini berbangkit soal wanita di sini. Dalam hal ini soal wanita, iaitu berapa lama iddahnya. Ini hukum. Kemudian ini saya tanyalah, ini cerai talak raj'i ke talak tidak raj'i, nak rujuk dengan siapa? Tak ada dah, tak boleh rujuk dah pasal hilang. Kan jangan tanya raj'i ke tidak raj'i ke. Jadi dah selesai iddah, kemudian kalau ada orang yang dia kata nak bahagikan harta pusaka, dah lah. Sebab dah mati. Ya, bahagilah harta pusaka setelah setahun itu. Dah dapat surat mahkamah isytiharkan boleh dianggap mati, bahagilah harta pusaka. Lepas tu balik semula. Macam mana nak buat? Harta pusaka bahagi dah.
Itu mahkamah akan buat pengurusan dari segi wealth management, ya, sebab bila dia tak confirm, sebenarnya dia sebenarnya gini, nak keluar surat mahkamah anggap mati tu 99.9% orang ni tak akan balik. Tapi kita tak boleh melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Buatnya MH370 esok balik mendarat, kan, di KLIA. Dah, kita manusia kan, sangat terbatas. Kuasa kita sama seperti kuasa manusia dalam kapal terbang tu je, tak lebih daripada itu. Ya, jadi Allah sahaja yang merencana, yang mengatur semuanya. Tiba-tiba sampai. Manusialah akan berfikir dari segi hukumnya, dari segi ininya, macam mana nak buat. Harta dah bahagi, dah guna, dah habis dah pun, tuannya balik. Bab nikah tadi selesai, pasal dah cerai dah, ya. Banyaklah perkara. Sebab itulah ilmu ini tak akan habis kita belajar. Dia sentiasa datang dan perlukan jawapan. Kat mana kita tadi? Nak habis dah ni? Okey. So boleh lagi ke? Dah 2 suku. Boleh? Saya tak apa cakap. 10 minit lagi. Okey. Apa lagi dia kata kat sini? Sebab saya cerita pasal iddah raj'i tadilah kot. Jadi kalau isteri yang mohon cerai melalui mahkamah menggunakan alasan fasakh atau khulu' atau ta'liq, perceraian itu adalah tidak raj'i. Boleh faham? Isteri minta cerai, mahkamah benarkan, itu tak boleh rujuk. Yang boleh rujuk cuma bila suami lafaz saja. Sebab yang akan mengambil kita semula adalah orang yang membuang kita tadi. Siapa yang membuang kita? Sebab dia yang kata talak, pisahkan dia daripada kita, satu talak. Bila dia nak ambil balik, ambil dalam tempoh 3 bulan ataupun 3 kali suci. Jadi isteri boleh tak kata, tak nak, saya tak nak rujuk? Boleh tidak? Boleh nak kata kalau tak bisu. Masalahnya dari sudut hukum syarak, bila suami nak rujuk, tidak perlu persetujuan bekas isteri. Ya? Tidak perlu persetujuan bekas isteri. Dan kalau tak setuju, minta fasakh selepas rujuk. Faham? Apa isu wanita di sini? Mulalah kalau anak murid saya, dia kata, tak adil lah madam, kata dia. Dah orang dah buang kita, kan? Lepas tu suka-suka hati dia nak kita semula. Masa tu kita dah tak suka dia dah. Sebab dulu sanggup dia buang kita, menjatuhkan maruah kita. Mulalah dia ceritalah emosional, kan? Jadi dia kata tiba-tiba dia nak kita balik. Lepas tu kita tak nak. Kenapa kita tak boleh kata no? Hukumnya ialah, cantik Islam ini, kita buang sesuatu dan kita rasa nak ambil semula. Itu semua atas kita saja, bukan atas benda yang kita buang. Dan benda yang kita buang itu sepatutnya situasinya ialah mengharapkan kita dipungut semula. Faham ke tak bahasa aku ni? Jadi kita ini, seorang isteri ini berada dalam situasi mengharap supaya diambil semula. Jadi sebab itu tak ada hak untuk kita kata no. Tapi kalau kita tak nak juga, selepas rujuk, minta fasakh. Tak ada rujuk dah lepas fasakh. Ya, jadi soal perempuan nak kata tak adil lah macam gitu, macamlah kita ni sampah sarak, ataupun takkan wanita tidak ada, kata orang Jawa, self-determination, kuasa untuk membuat keputusan pada diri sendiri. Tak ada kat orang perempuan. Bukan tidak ada. Ada banyak hikmah yang tersembunyi dalam hukum syarak. Ada banyak maqasid syariah yang kita tidak fahami hari ini. Kita akan fahami mungkin 100 tahun datang. Jadi jangan tanya saya, tak adil lah, tak adil. Ini semua pejuang hak wanita belaka ni depan saya ni. Ya, sikit-sikit tak adil, sikit-sikit tak adil. Tapi
Tapi saya di sini untuk menyampaikan hukum. Dan saya percaya setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan didorong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ikut kata Allah itu, kata Nabi itu, banyak baik dari buruknya. Walau ada buruknya, baiknya lebih banyak. Ya, jadi di situ tak adil, tak apa. Tu saya fikir itu hukum kata, dan yang menjadikan dia adil atau tidak adalah manusia. Poligami pun kalau saya sebut, ramai yang kata tak relevan dah sekarang ni, tak ada dah orang boleh adil, tak ada dah orang bertanggungjawab. Tapi hukum kata boleh berpoligami. Dan saya tak boleh kata tak boleh berpoligami. Ya, tetapi yang menjadikan poligami itu tidak adil bukan hukum. Siapa? Manusia. Sama juga. Yang menjadikan rujuk itu tidak adil bukan rujuk. Allah memuliakan orang wanita ni sampai kan dah dibuang, anytime boleh ambil balik dalam masa 30 pula 3 bulan atau 3 kali suci. Sebabnya Allah nak letakkan wanita itu kembali ke tempat yang baik. Peluang lagi ya. Tetapi itulah dia, harap-harapnya bukan mudah dibuang begitu orang perempuan ini, ya. Dan kalau orang perempuan yang minta cerai, kenapa tak boleh rujuk? Kita yang minta cerai, minta fasakh, minta khulu' ataupun taklid, tak boleh rujuk dah dengan suami. Sebab bila kita yang tidak ingin, maka tak usah ambil lah kita. Kita memang tidak ingin. Sebab itu kita yang memilih untuk mohon cerai. Sebab kita yang tak nak. Ya, tapi kalau suami yang talakkan kita, bukan kita yang mohon. Suami yang tak nak. Ya, jadi cerita ni banyak lagi kita akan kupas dalam kitab ini. Ini semua adalah permulaan dan pendahuluan baru, ya, introduction sangat. InsyaAllah kita perincikan lagi kenapa fasakh itu dibenarkan, bagaimana situasi fasakh dan sebagainya. Sangat menarik. InsyaAllah dia sangat relevan dengan kehidupan kita orang perempuan. Kalau bukan kita, mungkin sahabat-sahabat, mungkin adik-beradik, mungkin jiran-jiran yang perlu tahu, dan insyaAllah kita sampaikan baik-baik. Jadi insyaAllah saya berhenti di sini. Kita sambung wanita meminang ini, ya, muka surat 17 dalam kuliah akan datang insya-Allah. Ingat tahu 17 saya mengajar kitab ini dekat 4 kuliah yang berbeza. Jadi dalam buku ni duk tanda, tak tahu hak tanda ni kelas mana-mana. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan kita beroleh sedikit ilmu dan pengetahuan dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih mengetahui ilmunya, itu menjadikan kita lebih dekat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.